Pernah tak kita tengok sehelai daun dan terfikir, apa sebenarnya yang berlaku kat dalam tu? Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya ia adalah sebuah kilang mikroskopik yang super canggih. Hari ni kita akan bedah siasat daun ni dan tengok sendiri keajaiban kejuruteraan biologi yang jadi enjin utama kehidupan kat planet kita. Okey, ni plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok rupa luaran dia, lepas tu kita masuk ke dalam untuk tengok apa jentera yang ada dan last kali kita akan faham macam mana kilang sekecil ni boleh bagi impak besar gila kat seluruh dunia. Jom kita start! Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, reka bentuk luaran dia. Kalau kita perhatikan betul-betul sehelai daun, setiap inci rekaan dia, bentuk dia, warna dia, semua tu ada sebab yang spesifik. Tujuannya cuma satu, untuk jadi secekap yang mungkin. Jadi persoalannya, kenapa kebanyakan daun ni lepeh, nipis dan hijau? Jawapannya, senang je sebenarnya. Semua tu untuk serap cahaya matahari sebanyak yang boleh. Cuba bayangkan daun ni macam panel solar semula jadi yang direka dengan begitu sempurna. Setiap milimeter persegi tu dioptimumkan untuk sedut tenaga. Okey, secara asasnya, ada dua bahagian utama yang kita boleh nampak. Pertama, lamina. Inilah bilah daun yang lebar dan rata tu. Inilah panel solar utamanya. Sebab dia nipis, senanglah cahaya matahari nak tembus sampai ke sel-sel kat dalam. Lepas tu kita ada petiole atau senang cerita, tangkai daun. Dia ni bukan setakat pegang daun tu je, tapi dia jugalah saluran paip utama yang bawa air dan nutrien dari batang. Okey, dah faham rupa luaran dia kan? Sekarang, jom kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan buat macam keratan rentas, macam potong kek dan kita terokai lantai kilang sebenar daun ni untuk tengok macam mana setiap jabatan dalam tu bekerjasama dengan sangat efisien. Lapisan paling atas sekali yang kita akan jumpa ialah cuticle. Fikirkan dia ni macam lapisan wax lut sinar ke atas kereta. Dia kalis air, so penting gila untuk elakkan daun jadi kering. Tapi pada masa yang sama, dia jernih. So cahaya matahari boleh tembus masuk ke dalam kilang ni tanpa masalah. Betul-betul bawah kutika tu ada pula epidermis. Ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Dua-dua ni macam lapisan pelindung yang kuat. Apa yang menarik, sel-sel epidermis ke atas ni kan, dia hampir tak ada kloroplas. Kenapa? Sebab kalau ada, nanti dia halang pula cahaya nak sampai ke lapisan yang lebih penting kat bawah. Jadi dia ni macam tingkap yang betul-betul jernih. Nah, sekarang kita dah sampai kat pusat operasi dia, mesofil. Dia ada dua bahagian. Yang atas, lapisan palisad. Sel-sel dia tersusun rapat-rapat, padat dengan kloroplas. Inilah barisan pemasangan utama, tempat semua kerja-kerja fotosintesis berlaku. Kat bawah dia pula, lapisan span. Susunan dia lebih longgar, banyak ruang udara. Fikirkan dia ni macam sistem pengudaraan kilang, bagi gas macam karbon dioksida pusing-pusing dengan bebas. Jadi, inilah gambaran besarnya. Dari kutikel kat luar sekali, sampailah ke berkas vaskular yang jadi sistem pengangkutan, setiap satu lapisan ni ada kerja dia yang spesifik. Semuanya satu sistem yang sangat teratur, sangat bersepadu. Semua komponen ni bekerjasama untuk satu matlamat je, hasilkan tenaga. Setiap kilang mesti ada pintu kan, untuk barang masuk dan barang keluar. Dalam dawan, pintu-pintu ni sangat-sangat penting dan dikawal dengan teliti. Jom kita tengok lebih dekat macam mana bahan mentah masuk dan produk siap keluar. Pintu-pintu mikroskopik ni kita panggil stoma. Kat sinilah tempat pertukaran gas berlaku. Karbon dioksida yang penting untuk fotosintesis masuk melalui stoma ni dan oksigen iaitu asap kilang ni dibebaskan ke udara. Dan inilah bahagian yang paling bijak sekali. Stoma ni bukan sekadar lubang yang terbuka 24 jam. Setiap satu stoma ni dikawal oleh sepasang sel pengawal yang khas. Dia ni macam pengawal keselamatan automatik yang tentukan bila pintu ni patut buka dan bila patut tutup. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana sel pengawal ni tahu bila nak buka atau tutup pintu? Jawapannya ada pada satu mekanisme yang sangat elegan dan terkawal yang semuanya bergantung pada satu benda je, tekanan air. Okey, ada dua signal utama yang bagi arahan kat sel pengawal ni untuk buka pintu.
Pertama, bila sel tu aktif pam masuk ion kalium. Kedua, bila gula atau sukrosa mula terkumpul sebab fotosintesis tengah berjalan. Dua-dua benda ni akan buat kandungan dalam sel tu jadi lebih pekat berbanding kat luar. Jadi, bila kandungan dalam sel tu jadi lebih pekat, apa jadi? Air dari sel-sel jiran akan mula meresap masuk melalui proses yang kita panggil osmosis, macam span serap air. Ini akan buat sel pengawal tu kembung dan jadi segah. Dan disebabkan reka bentuk dinding sel dia yang unik, bila dia kembung, dia akan melengkung keluar dan secara automatik membuka liang stoma kat tengah-tengah tu. Bijak kan? Proses tutup pula, terbalik je. Bila dah gelap atau pokok tu dah haga, ion kalium tadi dipam keluar. Kandungan sel jadi kurang pekat, jadi air pun keluar, sel pengawal jadi flaccid atau lembik dan pintu stoma pun tertutup rapat. Ini cara paling penting untuk pokok jimat air. Tapi, stoma yang terbuka ni fungsinya bukan setakat untuk tukar gas je. Dia juga memulakan satu lagi proses yang sangat penting yang ada kaitan dengan pergerakan air dalam pokok. Fikirkan ia macam sistem pipe dan sistem penyejukan kilang tu sekali. Proses ni kita panggil transpirasi. Cara paling senang nak faham, anggap je ni cara pokok berpeluh. Bila air tersejat dari daun, ia akan hasilkan satu daya sedutan yang tarik lebih banyak air naik dari akar sampai ke atas. Proses ni bukan setakat angkut air dan nutrien, tapi ia juga tolong sejukkan pokok masa hari tengah panas terik. Dan kadar peluh pokok ni tak tetap tau, ia sangat bergantung pada keadaan sekeliling. Kalau hari tu panas, kering dan berangin, pokok akan hilang lebih banyak air berbanding hari yang sejuk dan lembap. Sama macam kita jugalah kan? Cuba kita ambil angin sebagai contoh. Angin ni akan tiup lapisan udara lembap yang ada kat sekeliling daun. Bila lapisan tu hilang, perbezaan kelembapan antara dalam daun dengan udara luar jadi lagi besar, jadi air pun tersejat lagi laju. Macam yang kita boleh nampak kat graf ni, lagi kuat angin, lagi tinggilah kadar transpirasi. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit. Lepas kita faham semua mekanisme dalaman yang rumit ni, kenapa kilang mikroskopik ni penting sangat? Apa impak global dia sebenarnya? Setiap helai daun ni kan kilang kecil, tapi bila kita gabungkan berbilion-bilion daun, kesannya Masya Allah sangat besar. Hutan Amazon sahaja melalui daun-daun ni semua boleh hasilkan hampir 8 bilion ton metrik oksigen setiap tahun. Itulah penjana oksigen planet kita dan asas kepada hampir semua rantaian makanan di bumi. Memang betul lah apa yang John Ruskin cakap. Daun adalah organ utama tumbuhan, perut dan paru-parunya. Dan pada masa yang sama, ciri utamanya yang indah. Ia adalah gabungan sempurna antara fungsi kejuruteraan yang sangat hebat dan keindahan semula jadi. Jadi, apa yang kita boleh belajar hari ini ialah kerumitan yang luar biasa sebenarnya boleh wujud dalam benda yang paling biasa kita nampak sekeliling kita. Kalau sehelai daun pun dah sekompleks ni, ia buat kita terfikirkan, agaknya enjin-enjin mikroskopik lain apa lagi yang tengah senyap-senyap membentuk dunia kita tanpa kita sedar pun.